Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini saya ingin menceritakan tentang kadar pembangunan berdasarkan aspek geografi, politik, sosioekonomi, pertumbuhan penduduk dan tren pelakuan jenayah selama 5 tahun di Korea Selatan. Aspek geografi. Seoul merupakan ibu negara Korea Selatan. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Korea. Kawasan bagi negara ini ialah 85,285 batu persegi. Di Korea Selatan terdapat 9 wilayah iaitu Utara Chungcheong, Selatan Chungcheong, Gangwon, Gyeonggi, Utara Gyeongsang, Selatan Gyeongsang, Utara Jeolla, Selatan Jeolla dan Pulau Jeju. Ciri-ciri umum bagi negara ini ialah lembap, berkedudukan pertengahan garis lintang, beriklim monsun dan terdapat 4 musim iaitu musim panas, musim sejuk, musim luruh dan musim bunga. Namun, purata hujan nasional pada di negara ini ialah 58.8 mm pada 2000 dan menunjukkan lebih daripada tahun 1970-an menurut Korea Meteorological Administration 2016. Jumlah cahaya matahari yang diterima di negara ini sebanyak 70.2 jam pada tahun 2000, lebih sedikit daripada tahun 1970-an menurut Korea Meteorological Administration 2016. Salah satu sumber ekonomi bagi negara ini ialah pertanian. Mereka menanam barley, beras, padi, kapas atau bijirin, manakala di bahagian utara hanya menanam padi dan milet serta gandum. Menurut McCune 1956, 2/3 dari negara ini mempunyai kawasan berbukit yang bermaksud tanahnya subur. Hanya 22% dari kawasan tanah negara. Padi merupakan tanaman penting di negara ini dengan merujuk kepada sekitar 90% daripada jumlah pengeluaran biji negara dan lebih daripada 40% pendapatan ladang. Barley, kacang soya dan ketan adalah tanaman seluas utama yang lain. Buah terutamanya buah sitrus dan sayuran juga banyak ditanam. Kita boleh lihat seperti tanaman berikut. Aspek sosioekonomi. Sektor perindustrian dan perkhidmatan menjadi salah satu sumber ekonomi terbesar di negara ini. Misalnya, mereka mengekspor kapal, kereta, komputer dan barangan elektronik di serata dunia. Korea Selatan juga mempunyai ekonomi 1.6 triliun dolar, iaitu yang keempat terbesar di Asia selepas China, Jepun, India. Menurut BBC 2019. Malah, Korea Selatan juga menduduki tangga ke-25 daripada 180 negara di dunia melalui Indeks Kebebasan Ekonomi 2020 yang dicatatkan oleh Heritage Foundation, di mana Korea Selatan juga merupakan negara yang berada di kedudukan ke-7 di dalam Asia Pasifik menurut KBS World 2020. Di sini saya menunjukkan gambar raja produk domestik kasar GDP dan pendapatan kasar negara ZI pada tahun 1990 hingga 2000. Seterusnya, saya menunjukkan kadar penyertaan tenaga kerja dan jatuh duduk bekerja dari 2000 hingga 2014. Kerajaan di negara ini bersifat republik. Presiden bagi negara ini ialah Moon Jae-in dan Perdana Menterinya ialah Jang Seo-keun menurut Officer for Government Policy Coordination 2018. Negara ini dibahagikan kepada 9 wilayah dan 7 metropolitan atau bandar-bandar tertentu, iaitu bandar-bandar yang dikuasai secara langsung oleh Kerajaan Persekutuan untuk pentadbiran tempatan. Di sini saya menunjukkan gambar raja sains populasi dan populasi pertumbuhan. Di sini juga saya menunjukkan gambar raja kadar kematian berdasarkan penyakit di Korea Selatan dari tahun 1960 hingga 2013. Tren pelakuan jenayah di Korea Selatan. Jenayah akan berlaku sekiranya ketiga-tiga elemen ini iaitu bersalah, maksa, tempat, kurang pengawasan, cuai, tidak kehadiran oleh ketiga-tiga pengawasan penjagaan, pengendali dan pengurus atau dikenali sebagai Crime Triangle menurut Madison TD 2010. Menurut Haley 1995, mendakwa bahawa bandar kini bertukar menjadi tempat yang berbahaya. Di Korea Selatan mendapati bahawa risiko yang minimum daripada jenayah yang terdapat di Seoul dan Busan. Di negara ini juga mendapati risiko minimum dari jenayah yang terdapat di Seoul dan Busan
menunjukkan jenayah melibatkan keganasan agak tidak biasa dan Republik Korea ataupun Korea Selatan tetap menjadi negara yang sangat selamat untuk kebanyakan pelawat menurut OSAC 2019. Namun, di Korea Selatan juga mempunyai jenayah yang tersendiri. Gambar rajah ini menunjukkan bilangan anggota jenayah terancam yang ditangkap mengikut jenis jenayah dari tahun 2000 hingga 2004 bersumberkan Statistik Korea 2014. Terdapat 7 jenis jenayah terancam di Korea Selatan pada tahun 2000 hingga 2014. Pertama, keganasan pemerasan. Kedua, tindak balas keganasan. Ketiga, pengganasan. Keempat, daerah hiburan. Kelima, penyeludupan manusia. Keenam, penyeludupan dadah. Dan ketujuh, lain-lain. Menurut Macrotrans, terdapat kadar jenayah Korea Selatan setiap 100,000 penduduk daripada tahun 2000 hingga 2016. Iaitu, kadar jenayah dan statistik Korea Selatan untuk tahun 2016 adalah berlaku penurunan iaitu 2.81% daripada 2015. Kadar jenayah Korea Selatan dan statistik untuk tahun 2015 pula adalah 0.72 penurunan iaitu 29% daripada 2014. Manakala kadar jenayah dan statistik Korea Selatan untuk tahun 2014 adalah 0.74, peningkatan 8.3% daripada tahun 2013. Dan terakhir, kadar jenayah Korea Selatan dan statistik untuk tahun 2013 adalah 0.68, penurunan 17.15% daripada tahun 2012. Dapat disimpulkan bahawa trend pelakuan jenayah di Korea Selatan berlaku peningkatan pada tahun 2003 dan 2014. Manakala berlaku penurunan pada tahun 2000 hingga 2002, 2004, 2013, 2015 dan 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membentangkan kadar pembangunan di Nigeria dalam aspek geografi, aspek sosioekonomi, aspek pertumbuhan penduduk, aspek politik dan juga kadar jenayah. Aspek yang pertama iaitu aspek geografi. Nigeria merupakan antara negara pengeksport minyak yang terbesar di dunia. Mereka mengeksport lebih kurang 2.15 juta tong dalam masa sehari. Selain itu, mereka juga mempunyai lebih daripada 250 etnik dan juga mempunyai pelbagai bahasa tempatan yang mengikut etnik masing-masing. Selain itu, mereka juga terbahagi kepada 6 zon geopolitik. Mereka juga mempunyai landscape hutan air batu. Aspek yang seterusnya ialah aspek sosioekonomi. Negara Nigeria merupakan negara yang mempunyai sektor pertanian dan juga sektor pembuatan dalam ekonomi mereka. Sektor pertanian memberikan sumbangan pendapatan yang terbesar, lebih kurang 40% kepada pendapatan negara. Mereka juga kaya dengan sumber minyak dan gas. Sektor seterusnya, pihak kerajaan Nigeria sendiri tidak akan memandang rendah terhadap sektor kecil-kecil ataupun industri kecil dan sederhana. Mereka telah memberikan sedikit insentif dan juga memberikan peluang kepada industri kecil dan sederhana untuk melakukan penyelidikan supaya negara mereka itu tidak mempunyai jurang yang besar antara negara mereka dengan negara membangun yang lain. Ini seterusnya, ini dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka dan juga mereka tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Selain itu, penglibatan dengan syarikat swasta juga dapat membantu pihak-pihak industri kecil untuk membangunkan perusahaan perniagaan mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Ini akan memberikan gambaran yang lebih baik kepada negara Nigeria sendiri, di mana mereka juga mampu untuk bersaing dengan negara lain dalam sektor pertanian. Aspek yang seterusnya merupakan aspek politik. Nigeria telah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960, iaitu pada 1 Oktober. Namun pada tahun 1963, Nigeria telah menjadi sebuah negara republik. Ini adalah disebabkan pilihan raya yang berlaku yang mempunyai tragedi hitam iaitu berlaku pertumpahan darah. Tragedi hitam ini telah memberikan peluang kepada pihak tentera untuk melakukan rampasan kuasa. Ini juga telah memberi peluang kepada pihak tentera untuk menghentikan pentadbiran secara demokratik. Namun pada tahun 2003, pentadbiran secara demokratik dapat diperoleh semula dengan pilihan raya yang lebih telus dan juga tidak berlaku pertumpahan darah. Ini telah memberikan pemerintahan secara demokratik dapat dijalankan. Aspek yang seterusnya merupakan aspek pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2016, Bank Dunia telah mencatatkan Nigeria merupakan antara negara yang mempunyai kadar pertumbuhan penduduk yang paling besar. Ini dapat diperakui dengan kajian yang dilakukan menjangkakan bahawa pada tahun 2070 kadar kelahiran penduduk di Nigeria akan melebihi daripada penduduk di negara China. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini akan memberikan impak yang positif kepada ekonomi Nigeria. Ini dapat membantu dalam tenaga kerja mereka yang banyak daripada penduduk mereka sendiri, dapat sekaligus dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi negara mereka.
Penjelasan dengan lebih lanjut dapat dilihat dengan graf yang akan ditunjuk bentar saja lagi. Aspek yang terakhir iaitu aspek kadar jenayah di Nigeria. Kadar jenayah di Nigeria dalam lingkungan tahun 1995 hingga tahun 2003 menunjukkan kadar jenayah yang berlaku secara tidak menentu. Terdapat beberapa tahun yang menunjukkan peningkatan dan juga terdapat juga beberapa tahun yang menunjukkan kadar jenayah itu menurun. Penjelasan yang lebih lanjut akan ditunjukkan dalam jadual. Saya akan bentangkan jawapan untuk soalan nombor 2, iaitu berdasarkan petunjuk pembangunan di atas. Jelaskan bagaimana petunjuk pembangunan yang diketengahkan dan kelakuan tren jenayah yang dipilih. Kami membezakan membuat perbandingan antara dua negara, iaitu negara Korea Selatan sebagai negara maju dan Nigeria sebagai negara yang mundur. Okay, kita bagi kepada 5 aspek, iaitu geografi, politik, pertumbuhan penduduk, sosioekonomi dan tren jenayah. Aspek geografi bagi Korea Selatan iaitu merujuk kepada Suryavasi 2001, iaitu menyatakan bahawa ada hubungan di antara tanah, bentuk bandar, aktiviti rutin dan jenayah. Iaitu ianya menjelaskan bahawa persekitaran geografi juga boleh menyebabkan perlakuan jenayah di sesuatu tempat. Iaitu bila kita kaitkan dengan jenayah di kawasan negara maju seperti Korea Selatan, kita sentuh berkenaan dengan aktiviti pertanian. Kerana Korea Selatan ni menjalankan banyak aktiviti pertanian seperti menanam padi, menanam millet, dan mereka melakukan aktiviti ini untuk dan menjadi sumber ekonomi utama bagi negara mereka. Okay. Aktiviti pertanian juga dapat mendorong kepada perlakuan jenayah di sesuatu tempat, iaitu ianya dapat mendorong perlakuan seperti kecurian ataupun pengambilan kesempatan untuk meningkatkan harga barangan yang dijual, iaitu negotiation. Jenayah pertanian ini perlu lebih diteliti kerana menurut Arniel bahawa jenayah pertanian ini kurang diterokai kerana ianya dianggap remeh, tapi sebenarnya ia mendatangkan kesan yang buruk. Malah ia dapat memberikan kesan gangguan sumber ekonomi terhadap sebuah negara, terutamanya negara yang bergantung kepada aktiviti ekonomi. Bagi aspek geografi bagi negara mundur iaitu yang kami pilih iaitu Nigeria. Seperti kita sudah tahu bahawa negara Nigeria merupakan satu negara yang mundur yang masih lagi kurang menjalankan aktiviti pembangunan. Jadi terdapat banyak lagi kawasan-kawasan yang belum dibangunkan dan diterokai zati hutan. Jadi bila terdapatnya banyak kawasan hutan di negara ini, ianya sebenarnya dapat meningkatkan potensi pelakuan jenayah. Iaitu menurut Cohen pada tahun 1941, ia menyatakan bahawa pelakuan jenayah pada musim panas ianya meningkat terhadap keganasan terhadap manusia, iaitu seperti perlakuan jenayah rogol, jenayah membunuh. Kerana dinyatakan dalam kajian tersebut pada musim panas, iaitu emosi manusia ni akan menjadi tidak stabil dan ianya akan mengakibatkan berlakunya mereka mengambil tindakan yang kurang waras. Dan pada musim sejuk pula ianya berlaku peningkatan terhadap jenayah harta benda, iaitu seperti contoh situasi pada waktu hujan. Terdapat banyak pelakuan jenayah kecurian dan merompak berlaku. Kerana pada waktu hujan iaitu situasi akan lebih mudah untuk perompak melakukan kecurian kerana terdapat halangan daripada segi bunyi dan tahap penglihatan akan menjadi terhad. Bagi aspek sosioekonomi untuk negara Korea Selatan ialah sosioekonomi ini ialah satu penyumbang utama bagi setiap negara lah sebenarnya. Seperti Korea Selatan ni salah satu sektor yang mendatangkan keuntungan kepada mereka ialah industri hiburan, industri pelancongan dan industri perkilangan. Okey, saya sentuh berkenaan dengan industri perkilangan, iaitu Korea Selatan ni sangat gah menempah nama dalam pembikinan alatan elektronik seperti telefon bimbit dan juga komputer riba. Salah satu syarikat yang terkenal ialah seperti Samsung. Pada segi sosioekonomi juga tidak diketahui umum, sebenarnya Korea Selatan juga mencatatkan kes perdagangan manusia yang agak tinggi, iaitu sama ada daripada segi pekerjaan yang
seperti perkilangan ataupun dari segi hamba seks. Daripada segi industri perkilangan, iaitu banyak tenaga kerja sebenarnya yang disalahgunakan. Contohnya majikan mengenakan masa pekerjaan dengan mengambil lebih masa. Okey, daripada segi penyeludupan dadah juga, Korea Selatan tidak terlepas daripada jenayah ini, iaitu pada tahun 2004 dicatatkan terdapat 24 kes penyeludupan dadah yang melibatkan negara-negara Asia yang lain juga. Daripada Korea Selatan disebut ke China dan Jepun. Ini didapati menurut South China Morning Post pada 2018. Okey, bagi aspek sosial ekonomi untuk negara Nigeria pula, seperti kita semua sedia maklum bahawa aspek keselamatan di negara yang mundur ini ialah sangat rendah, iaitu secara tidak langsung ianya memberi kesan kepada sosial ekonomi di sesebuah negara. Okey, apabila aspek keselamatan ini agak rendah, jadi ianya mewujudkan satu keadaan yang tidak selamat, sama ada untuk warga negara itu sendiri ataupun pelancong ataupun investor. Mereka mempunyai jumlah penduduk yang buta huruf dan kurang pendidikan yang sangat rendah. Itu akan menyebabkan peningkatan kadar pengangguran di sebuah negara. Dan seterusnya memberi kesan kepada ekonomi di negara mereka sendiri kerana mereka mempunyai penduduk yang ramai tetapi tidak mampu memberi manfaat kepada negara mereka sendiri. Ini didapati melalui tinjauan ekonomi 2019. Okey, seterusnya apabila kadar pengangguran yang tinggi tetapi mereka masih juga memerlukan wang untuk mendapatkan keperluan harian mereka. Jadi ini mendorong mereka untuk melakukan pelakuan jenayah, seperti mereka akan merompak ataupun meragut. Daripada hasil rompakan ataupun meragut itu yang dapat menampung kehidupan seharian mereka. Contohnya untuk mendapatkan makanan, untuk meneruskan kehidupan lah. Okey, bagi aspek politik untuk negara Korea Selatan, iaitu kadar jenayah yang paling popular untuk aspek politik bagi negara ini ialah jenayah rasuah. Okey, menurut Jong Hyun-sai 2019 menyatakan bahawa aktiviti rasuah di Korea Selatan ini didasari daripada modal pengumpulan dividen. Okey, daripada kadar dividen tersebut, ianya dapat mengekalkan pertumbuhan rasuah dan ekonomi yang tinggi secara serentak. Okey, di sini saya menekankan istilah pengaruh chaebol. Chaebol ni ialah satu istilah diletakkan apabila aktiviti ini dilakukan oleh para pegawai kerajaan negara tersebut, iaitu mereka mengumpul dividen-dividen yang mereka dapat daripada perniagaan yang dijalankan dan mereka melaburkan semula keuntungan itu kepada sektor ekonomi domestik, dan yang menyebabkan keseimbangan ekonomi di dalam negara mereka sendiri. Okey. Pengaruh chaebol ini sangat besar sehingga presiden sendiri tidak mampu menanganinya dan ianya masih lagi berjalan dengan lancar pada sekarang. Aspek politik untuk negara Nigeria pula, peristiwa peperangan yang telah berlaku di Nigeria menyebabkan ianya mempengaruhi cara sistem pemerintahan negara Nigeria sehingga ke hari ini. Menurut Kerajaan Akhbar Berita Harian pada tahun 2020, ianya menyatakan satu insiden yang berlaku di antara dua puak di Nigeria ini, bahawa mereka bergaduh untuk berebutkan satu kawasan kolam. Tetapi ianya tidak berakhir dengan baik. Isu jenayah ini berakhir dengan berlakunya pembunuhan dan ianya dimulai dengan pergaduhan antara dua puak ini untuk merebut satu kawasan. Kemudian mereka bergaduh dan menyebabkan berlakunya pembunuhan. Pihak kuasa yang berada di kawasan tersebut sendiri tidak mampu untuk menangani pergaduhan tersebut. Ini menunjukkan bahawa pihak yang berkuasa sendiri tidak mampu menangani pelakuan jenayah yang berlaku di kawasan mereka. Okey, bagi aspek pertumbuhan penduduk bagi negara Korea Selatan pula, ianya menunjuk kepada peningkatan yang sangat konsisten di negeri. Ianya memberi kesan kepada pelakuan jenayah juga. Seperti yang dinyatakan, pertambahan penduduk akan meningkatkan pelakuan jenayah. Okey. Sebagai contoh, pertambahan ahli keluarga dalam sebuah negara akan menyebabkan pertambahan kos perbelanjaan, tanggungan yang perlu ditanggung oleh ketua keluarga.
Oleh itu, mereka perlu mendapatkan wang ataupun barang-barang keperluan kerana mereka tidak mampu sama ada dengan melakukan aktiviti jenayah rompakan, penipuan, ragut ataupun kecurian. Bagi pertumbuhan penduduk untuk negara Nigeria pula dalam aspek ini, iaitu saiz penduduk di Nigeria ini terus meningkat saban tahun. Ini merujuk kepada kajian yang telah dilakukan oleh Olusogo pada tahun 2008. Peningkatan ini seperti anda sedia maklum, negara Nigeria ini kurang maju ya. Apabila berlakunya banyak pertambahan penduduk negara yang menunduk, ianya memberi kesan kepada pembangunan sesebuah negara, iaitu pertambahan penduduk yang tinggi kerana kurangnya pengetahuan tentang faktor perancangan keluarga. Seterusnya mereka tidak dapat menampung pembelanjaan ataupun kos tanggungan setiap ahli keluarga. Sebagai contoh, dalam sebuah keluarga mereka mempunyai 8 atau 10 ahli keluarga yang perlu ditanggung. Bagi trend kecenderungan jenayah di negara Korea Selatan, iaitu seiring dengan pembangunan negara, iaitu semakin maju sebuah negara, semakin banyak trend pelakuan jenayah yang akan berlaku. Semakin banyak pelakuan jenayah yang akan berlaku, iaitu sama ada penciptaan pelakuan jenayah yang baru, contohnya seperti jenayah yang menggunakan teknologi yang tinggi seperti jenayah cyber. Ini dinyatakan oleh Segmong Lee pada tahun 2019 dalam kajiannya. Selain itu, masalah juwana juga meningkat, iaitu jenayah kanak-kanak kerana mereka ini mudah terdedah dan cenderung untuk melakukan dan mencuba sesuatu pelakuan walaupun itu dianggap sebagai sesuatu jenayah menurut Breitbart pada tahun 1975. Trend pelakuan jenayah bagi negara Nigeria juga kian meningkat saban tahun. Ianya juga didorong oleh pihak berkuasa yang gagal untuk menguruskan sebarang kes-kes jenayah yang berlaku di negara mereka sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka menggunakan kaedah yang lama, kaedah dan sumber yang lama. Orang ramai juga tidak mempercayai pihak yang berkuasa kerana 80% rakyat Nigeria tidak akan membuat sebarang laporan terhadap sebarang pelaku jenayah kerana mereka tahu walaupun mereka membuat laporan, pihak berkuasa tidak akan mengambil tindakan dengan baik dan tidak akan diselesaikan dengan baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan soalan 3, iaitu bincangkan perbezaan kadar pembangunan dan kadar jenayah bagi negara Korea Selatan dan negara Nigeria. Terdapat 4 perbezaan kadar pembangunan bagi kedua-dua negara, iaitu dari segi aspek geografi, sosio-ekonomi, politik dan pertumbuhan penduduk. Aspek geografi bagi negara Korea Selatan adalah negara 4 musim yang mempunyai ciri umum, iaitu lembap, pertengahan garis sentang dan iklim muson. Negara Korea Selatan juga melakukan aktiviti pertanian sebagai sumber ekonomi, iaitu menanam tanaman barley, beras, kapas atau biji. Manakala di utara Korea Selatan hanya penanaman padi, milet dan gandum. Korea Selatan juga mempunyai teknologi moden serta peralatan yang mencukupi dalam membantu menghasilkan tanaman beras yang berkualiti tinggi dan berbeza dengan beras biasa. Mereka juga turut menyediakan kelas bagi para petani dalam mendidik mereka mengenai alternatif terbaik, latihan serta kemahiran asas tani. Bagi negara Nigeria pula, negara Nigeria kaya dengan sumber minyak mentah. Negara Nigeria berada dalam kedudukan ke-10 dunia bagi pengeksport minyak dengan mengeksport kira-kira 2.15 juta ton sehari. Mereka juga kaya dengan sumber alam semula jadi utama mereka, iaitu gas asli, minyak, biji besi, batu kapur dan aluminium. Aspek sosio-ekonomi bagi negara Korea Selatan pula ialah sumber ekonomi utama berasaskan daripada industri perkilangan dan perkhidmatan seperti perbankan. Mereka aktif dalam aktiviti mengekspor kapal, kereta, komputer dan barangan elektronik. Korea Selatan telah menjadi salah satu negara pengeluar terbesar bagi barangan dalam bidang perkapalan, elektronik, telefon bimbit dan sebagainya. Mereka juga turut menjalinkan kerjasama Pusat Ekonomi Asia Timur Laut dengan mengambil langkah-langkah membina sebuah sistem kerjasama ekonomi Asia Timur Laut. Mereka juga turut mendorong pertukaran dan kerjasama ekonomi antara negara Asia dengan membangunkan pusat logistik dan perdagangan. Pembangunan sosio-ekonomi bagi negara Nigeria pula adalah negara Nigeria lebih kepada memperbaiki perusahaan industri kecil dan sederhana (PKS) dengan institut pendidikan untuk bekerjasama, menyediakan insentif untuk pendidikan mengenai penggunaan bahan mentah tempatan dan insentif tambahan untuk menambah baik rekaan teknologi tempatan yang sedia ada.
kesan negatif yang berpunca daripada tahap kemiskinan yang tinggi serta ketidakstabilan politik dan amalan rasuah yang tinggi menyebabkan masalah dalam kegiatan ekonomi negara mereka. Kadar pembangunan dari aspek politik bagi negara Korea Selatan ialah negara Korea Selatan berkonsepkan presiden. Mereka membahagikan pemerintahannya kepada 3 bahagian iaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden dan dibantu oleh Perdana Menteri yang dilantik oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan. Negara Korea Selatan mengamalkan konsep liberal dan lebih terbuka, mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada Korea Utara yang mengamalkan dasar pintu tertutup. Aspek politik bagi negara Nigeria pula ialah negara Nigeria mengalami beberapa perubahan drastik dalam sistem pemerintahannya. Pada awalnya, beberapa etnik besar Nigeria telah menubuhkan kerajaan sendiri bagi menunjukkan batas sepadan wilayah kekuasaan masing-masing. Namun, selepas penjajahan Inggeris, mereka mengamalkan parlimen yang berpolar mengikut model Inggeris. Mereka juga mengamalkan sistem demokratik dan persekutuan. Aspek pertumbuhan penduduk bagi negara Korea Selatan ialah Korea Selatan telah menganggarkan jumlah penduduk pada tahun 2030 iaitu seramai 51,160 juta orang pada tahun 2040 pula ialah seramai 51,091 juta orang. Peranan modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi sesebuah negara amat penting bagi sektor yang terlibat dalam penyelidikan untuk menjanai idea atau produk baru. Negara yang mempunyai stok modal manusia yang tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih laju kerana memperkenalkan produk baru dengan kadar yang lebih cepat. Pertumbuhan penduduk bagi negara Nigeria pula adalah negara Nigeria menganggarkan pada tahun 2095 hingga 2001 sebanyak 50% daripada jumlah penduduk semasa. Faktor pertumbuhan penduduk dianggarkan meningkat di Nigeria disebabkan negara tersebut merupakan negara berbangun dan memerlukan lebih banyak modal insan dalam meningkatkan ekonomi pembangunan negara setaraf dengan negara-negara maju. Pertumbuhan penduduk bagi negara Nigeria pula adalah salah satu negara yang paling pesat berkembang di dunia dengan pertumbuhan penduduk kadar kira-kira 2.44% pada tahun 2016. Penduduk Nigeria mengikut Suruhanjaya Penduduk Negara pada tahun 2016 ialah seramai 182.2 juta orang. Saya akan membentangkan perbezaan kadar jenayah bagi negara Korea Selatan dan negara Nigeria. Salah satu faktor sesebuah kawasan mempunyai kadar jenayah yang tinggi ialah disebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pada tahun 2009 berlaku kenaikan pengangguran iaitu sebanyak 3.7% yang menyebabkan penganggur sanggup merompak, culik, bunuh dan sebagainya untuk mendapatkan wang serta meningkatkan masalah lain seperti tekanan jiwa dan tiada keyakinan diri seseorang. Kekurangan kaki tangan telah menyebabkan agihan kaki tangan yang tidak sekata dalam negara sekaligus menyebabkan pegawai polis gagal dalam menguruskan kes jenayah yang berlaku.